Salam sejahtera kepada semua. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang faktor keberkesanan dalam kaunseling kelompok dan apa pula halangan yang terdapat dalam kaunseling kelompok. Sebelum masuk ke topik utama, jadi saya akan terangkan apakah itu kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok ni dia merupakan satu proses terapeutik di mana sekumpulan individu mereka akan berkumpul di sesuatu tempat untuk berkongsi pengalaman mereka, mempelajari sesuatu kemahiran yang baru. Bukan itu saja, dia juga akan memberi sokongan emosional dan ini penting untuk kesejahteraan mental. Secara ringkasnya, kaunseling kelompok ni dia melibatkan interaksi antara seorang kaunselor dengan sekumpulan individu untuk berkongsi masalah mereka. Keberkesanan kaunseling kelompok dia dapat meningkatkan kesejahteraan emosi ahli dan memupuk hubungan yang lebih sihat. Jadi faktor yang pertama adalah persekitaran kaunseling yang kondusif. Untuk kaunselor perlulah mewujudkan ruang yang selamat untuk ahli kelompok supaya mereka dapat berkongsi masalah mereka dengan lebih terbuka hati. Persekitaran fizikal dan psikologi yang selesa dan bebas daripada gangguan seperti gangguan bunyi, dia adalah penting. Ia akan membantu ahli berasa selamat dan lebih terbuka hati untuk berkongsi masalah dengan kaunselor. Dengan itu, dapatlah kita meningkatkan keberkesanan sesi kaunseling kelompok. Kaunselor mungkin boleh menyediakan bilik yang tertutup dan terang kepada ahli kelompok mereka. Jadi kalau kaunselor pilih tempat yang terbuka seperti kantin, jadi ahli mereka rasa mereka tiada privasi dan ini akan menyebabkan ahli mereka tidak ingin berkongsi masalah dengan kaunselor. Jadi faktor keberkesanan dalam kaunseling kelompok yang seterusnya adalah elemen terapeutik. Jadi elemen terapeutik ni dia penting kerana dia memberikan sokongan emosi. Sokongan emosi ni dia akan membantu ahli berasa mereka tu dihargai dan difahami. Kalau ahli mereka rasa mereka tu dihargai dan difahami, maka ini dapat memupuk satu kepercayaan antara kaunselor dengan ahli. Kalau kaunselor dengan ahli dia mempunyai kepercayaan begitu, maka ini dapat menggalakkan komunikasi dalam sesi kaunseling kelompok. Terapeutik ni dia juga dapat memberikan perkongsian pengalaman. Jadi perkongsian pengalaman antara ahli dia dapat membina satu rasa kebersamaan dan saling memahami. Dia dapat mengurangkan rasa kesepian dan dapat meningkatkan solidariti dalam kelompok. Elemen terapeutik ni dia juga dapat mempercepatkan pemulihan. Elemen terapeutik ini dia mempercepatkan proses pemulihan emosi dengan menyediakan ruang untuk refleksi dan pengolahan perasaan dalam suasana yang selesa.
Faktor seterusnya yang mempengaruhi keberkesanan kaunseling kelompok tu adalah kemahiran pengudacaraan. Jadi kemahiran pengudacaraan adalah sangat penting yang perlu dikuasai oleh kaunselor. Jadi kaunselor dia perlu menguasai kemahiran empati dan refleksi. Kaunselor dia bertindak sebagai cermin kepada perasaan kelompok. Jadi apa itu refleksi perasaan? Refleksi perasaan dia memerlukan kaunselor untuk menyatakan semula emosi yang dilihat pada wajah atau pada nada suara ahli. Jadi apabila ahli dia berkongsi masalah, mungkin dia melibatkan perasaan sedih, maka kaunselor dia bolehlah merefleksi perasaan sedih ahli tersebut. Empati pula dia merupakan satu keadaan di mana kaunselor dia dapat merasai apa telah yang dirasai oleh ahli kelompok dari sudut mereka dan bukannya dari pandangan ataupun sudut kaunselor itu. Dan seterusnya adalah kaunselor perlu mahir dalam melayan dan mendengar aktif. Jadi kaunselor bukan sekadar mendengar masalah dari ahli, tetapi juga perlu mahir dalam memahami bahasa badan dan nada suara ahli. Kaunselor dia perlulah mendengar secara holistik. Kaunselor dia perlu memahami mesej tersirat di sebelah kata yang telah dikongsikan oleh ahli, sebab mungkin apa mesej yang disampaikan oleh ahli itu dia bukannya mesej yang dapat difahami dengan mudah dan mungkin dia mempunyai maksud di sebalik kata perkataan. Kaunselor dia perlu mempunyai kontak mata dan dorongan minima dengan ahli. Kalau kaunselor mempunyai kontak mata dan menggunakan dorongan minima dengan ahli itu, ini dapat menunjukkan kehadiran penuh kaunselor dan ahli akan berasa dihargai dan berasa selamat untuk terus berkongsi masalah dengan kaunselor. Kemahiran menyoal penting pada fasa penerokaan. Jadi seorang yang baik dia merupakan satu kunci untuk membuka pintu pemikiran ahli. Jadi bermaksud kalau kaunselor dia dapat menyoal dengan cara yang betul, maka ahli itu dia akan lebih buka hati untuk berkongsi masalah. Contoh, kaunselor dia perlu pandai dan banyakkan menggunakan soalan terbuka. Kaunselor perlu menggunakan soalan yang biasanya bermula dengan perkataan bagaimana, apa ataupun mengapa, sebab soalan jenis ini dia dapat menggalakkan ahli untuk berfikir lebih mendalam. Dan kalau untuk soalan tertutup, jawapannya hanya sekadar ya atau tidak dan ini tidak membantu dalam menerokalah masalah secara mendalam. Soalan berkeliling iaitu kaunselor apabila dia bertanya kepada ahli, iaitu ahli A lah, tapi tentang refleksi mereka terhadap apa yang telah dikongsi oleh ahli B. Jadi ini dia dapat menunjukkan satu interaksi antara ahli-ahli dan cara ini dia sangat berkesan untuk menghidupkan interaksi
sesama ahli. Faktor yang seterusnya adalah berkaitan dengan pendedahan kendiri. Kaunselor perlulah jujur dan telun dalam interaksi kelompok. So, kaunselor boleh berkongsi perasaan. Kesediaan ahli untuk berkongsi perasaan dan pengalaman mereka, dia dapat membina satu kepercayaan yang mendalam. Dan ini dapat menjadikan sesi kaunseling kelompok berjalan dengan lebih berkesan dan mampu memenuhi keperluan emosi setiap individu. Untuk ketelunan interaksi, kejujuran dan keaslian dalam interaksi antara ahli dan kaunselor dia penting untuk mewujudkan hubungan terapeutik yang kuat. Dengan membina hubungan terapeutik yang kuat, ini dapat meningkatkan keterbukaan ahli untuk berkongsi masalah atau isu mereka. Seterusnya adalah kemahiran personal dan pelibatan. Jadi sebagai seorang kaunselor bertanggungjawab untuk memupuk interaksi yang positif dalam kaunseling kelompok. Yang pertama adalah empati dan toleransi. Jadi elemen empati dan toleransi adalah asas dalam hubungan kelompok. Sebab kalau mempunyai empati dan toleransi membolehkan ahli merasakan sokongan emosi dan membantu untuk memahami persepsi antara satu sama lain. Dengan itu, dapatlah mengurangkan ketegangan dalam interaksi. Seterusnya adalah penyertaan aktif. Jadi penyertaan aktif ahli kelompok dalam sesi ini, dia dapat meningkatkan rasa pemilikan dan keterlibatan. Dia tu boleh menjadikan satu pengalaman kaunseling yang lebih berkesan dan bermakna kalau semua ahli dia melibat dengan aktif dalam sesi kelompok. Sekarang saya akan menjelaskan faktor berkesanan, iaitu faktor keterbukaan. Keterbukaan ini dia ialah satu kesediaan ahli menerima pandangan, kritikan membina dan pengalaman yang baharu. Ahli yang terbuka, dia biasanya lebih mudah untuk berubah dan belajar daripada ahli lain. Kalau ahli yang terbuka, maka mereka tu lebih mudah menerima pandangan dari orang lain. Keterbukaan ini dia juga menggalakkan suasana saling memahami dan tidak defensif. Kalau ahli kelompok mempunyai keterbukaan yang tinggi dan ini dapat meningkatkan keberkesanan proses refleksi dan perkembangan diri. Sekarang saya akan menjelaskan apa pula halangan yang terdapat dalam kaunseling kelompok. Jadi yang pertama adalah halangan fizikal, iaitu suasana persekitaran. Faktor yang mengganggu adalah ruang yang sempit dan mempunyai gangguan bunyi. Ia boleh menyebabkan ahli berasa tidak selesa, menyebabkan ahli hilang tumpuan dan akan mengganggu komunikasi ataupun interaksi semasa sesi kaunseling kelompok. Kalau di tempat yang sempit dan berbunyi, maka ahli tidak terbuka hati untuk berkongsi masalah dengan kaunselor dan ini akan menyebabkan keberkesanan kaunseling kelompok.
Sekarang saya akan menjelaskan faktor psikologikal dalam kaunseling. So, yang pertama iaitu ahli akan berasa takut dan kebimbangan. Ahli biasanya akan takut dihakimi dan mereka enggan untuk bercakap atau berkongsi masalah dengan kaunselor. Ahli mereka bimbang apabila mereka berkongsi masalah yang mungkin mendedahkan kelemahan mereka, maka mereka takut ahli yang lain akan memandang rendah dan menjauhi diri daripada mereka. Seterusnya adalah mereka takut hilang kawalan. Jadi apabila ada orang yang takut, apabila mereka mula menangis atau marah, mereka tu tidak dapat berhenti. Dan keadaan ini mungkin akan kelihatan gila atau pelik di depan orang lain. Seterusnya, takut kepada ketidakpastian. Ahli akan berasa tidak selesa kerana tidak tahu apa yang akan berlaku dalam sesi dan mereka pun tidak tahu bagaimana ahli lain itu berfikir dan apa tindakan seterusnya yang akan dilakukan. Ahli juga mempunyai masalah perasaan rendah diri dan malu. Jadi malu ini adalah satu halangan yang sangat toksik dalam kelompok. Biasanya ahli akan berasa bahawa diri mereka rosak ataupun tidak layak dibantu. Rasa malu ini dia akan menyebabkan ahli untuk menyembunyikan maklumat-maklumat yang penting dan akhirnya ini akan membantukan proses pemulihan kerana isu penting tidak pernah disentuh. Seterusnya adalah halangan sosial dalam kaunseling kelompok, iaitu pengaruh faktor sosial dalam kaunseling kelompok. Yang pertama adalah latar belakang yang berbeza. Dalam kaunseling kelompok, kalau mempunyai perbezaan latar belakang antara ahli, maka ini boleh menyebabkan salah faham dan menyebabkan ketidakselesaan dalam komunikasi antara satu sama lain. Kalau ahli itu dia tidak bekerjasama untuk berinteraksi, maka ini akan menghalang keberkesanan sesi. Seterusnya adalah konflik interpersonal. Konflik antara ahli kelompok dia boleh mengganggu dinamik kelompok dan seterusnya akan mencetuskan ketegangan dalam ahli kelompok. Kesannya dia akan mengurangkan keinginan untuk berkongsi pengalaman secara terbuka hati. Seterusnya adalah dominasi ahli. Dominasi oleh seseorang ahli ataupun beberapa orang ahli dalam perbincangan perkongsian tu boleh membataskan penyertaan aktif yang lain. Mereka tu mungkin akan menghalang orang lain untuk terus berbincang, berkongsi masalah mereka. Halangan terakhir adalah halangan kemahiran fasilitator, iaitu kaunselor. Jadi kaunselor dia mengalami kegagalan untuk mengurus counter transference. Hal ini berlaku apabila kaunselor tu dia memindahkan perasaan atau isu peribadi mereka sendiri kepada ahli kelompok. Kalau kaunselor tu memindahkan perasaan atau isu peribadi mereka, ini mungkin menyebabkan kaunselor terlalu emosional dan
boleh menyebabkan kaunselor pergi melindungi ahli tertentu seperti saudara Mara. Dia kalau kaunselor dia berkongsi masalah yang menyebabkan dia terlalu emosional, maka objektiviti sesi kaunseling kelompok ni dia akan hilang. Dan sesi ini dia mungkin boleh menjadikan tentang isu kaunselor dan bukannya isu ahli lagi. Seterusnya, iaitu kaunselor lemah dalam kemahiran menghubung kait. Kemahiran menghubung kait ini adalah satu kemahiran yang membezakan sesi kaunseling individu dan sesi kaunseling kelompok. Kalau tidak ada kemahiran menghubung kait, jadi sesi itu dia akan menjadikan sesi siri individu. Contoh, kalau kaunselor dia melayan seorang ahli dan kemudian dia terus balik ke ahli yang seterusnya dengan tanpa menghubung kaitkan persamaan antara mereka, ini akan menyebabkan ahli berasa mereka tu hanya menunggu giliran untuk bercakap dengan kaunselor dan bukannya berkomunikasi ataupun berinteraksi sesama sendiri. Kalau macam tu, ahli mungkin akan hilang kepercayaan kepada kaunselor dan tidak mungkin akan lebih pasif dalam berkongsi masalah mereka. Kalau kaunselor tidak mempunyai kemahiran menghubung kait, maka sesi kelompok ni dia akan kehilangan elemen kesejakatan.